Hello, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di episod seterusnya bersama Adi di Sembang and Gear. Dan hari ini Adi nak cerita pasal kereta-kereta Jepun kan. Yang dulunya harga, okey lah bang, kita buat loan 9 tahun. Sekarang ni tak ada dah, dia dah bawa pergi syurga. Ataupun kalau kau beli, confirm meninggal harga dia. Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang notification ni, kasih on, subscribe channel ni dan juga like lah video Adi ni. Untuk tahu dan juga support Adi untuk topik-topik yang seterusnya. Dah, jom kita sambung balik topik kita. Dan kali ini, Adi nak share dengan korang kereta yang dulunya murah, boleh buat loan 9 tahun. Bang, full loan lah bang Skyline ni kan. Tapi sekarang ni, korang jual buah pinggang pun belum tentu lagi korang boleh buat deposit kereta. Naik harga atau jadi mahal atas macam-macam sebab. Mungkin sebab dah stop production, sebab spare part pun dah makin susah, ataupun hype sebab filem, manga, social media, ataupun sebab-sebab yang lain. Yang pertama, Toyota Supra MK4. Cerita pasal Toyota Supra MK4 ni first time ada tengok dia dalam Gran Turismo 4 saya kot, masa mula-mula PS2 keluar dulu. Kereta ini adalah kereta yang tidak mengejutkan. Sudah dijangka akan berada kat dalam list Adi ni. Semasa mula dilancarkan pada sekitar 1993, MK4 ataupun Supra Mark 4 ataupun A80 datang dengan tag harga yang agak mampu milik pada masa itu jika ditolak faktor inflasi dan sebagainya. Tetapi harganya meroket naik disebabkan enjin 2JZ tu. Ada 2 JZ kan? Yang sangat berpotensi untuk ditune atau tala menjadi beratus-ratus horsepowernya. 700 horsepower tu kira macam alah kacang je bawa keluar kedai. Tapi sekali dah upgrade sini, sana, atas, bawah, kiri, kanan, picit sikit kat depan, urut sikit kat belakang, boleh dapat sampai 1000 horsepower. Enjin pula tahan lasak dan banyak parts aftermarket. Ditambah pula kereta ini membintangi Fast and Furious dan dipandu sendiri oleh mendiang Paul Walker. Terus naik lagi ke atas daripada langit. Lepas tu dia dah naik, aku tak tahu naik mana lagi lah, tak larat nak cakap apa dah kan. Kereta ini digunakan dalam filem itu pernah dilelong pada harga 2.3 juta. Padahal kereta yang untuk syuting tu rangka je tau, itu pun orang beli. Nombor 2, Honda Integra Type R DC2. Jika dilihat Honda Integra DC5 generasi yang keempat, memang telah lama keras harganya, tetapi tidak bagi DC2 generasi ketiga ini. Juga dilancarkan sekitar pada tahun 1993. Harganya mula-mula dulu biasa-biasa je, tapi dalam 10 tahun kebelakangan ni harganya terus naik. Nak tahu kenapa? Jika dilihat dalam laman jual kereta, harganya tidak lari daripada RM140,000. Kereta awal 90-an kot. Mahal tu. Honda Integra Type R menggunakan resepi coupe murah yang ringkas tetapi disumbat dengan jajan motorsport seperti helical LSD, chassis lebih keras, lebih ringan, penebat bunyi dikurangkan, suspensi lebih baik dan enjin dinaik taraf. Hasilnya mudah. Sebuah jentera yang disukai ramai pemandu. Enjin B18B ni memang sedap sungguh kalau diperah. Power dia biasa sekitar dalam 190 horsepower je, tetapi sensasi VTEC kick in dan redline 8000 RPM tu dah cukup bagikan kereta ni jadi lain macam tau. Handling pula sharp dan responsif. Jentera tu popular untuk track day ataupun attack di ulu yam. Sebab tu harga dia mahal. Sebab kereta ni macam mana? Kereta-kereta nostalgia ni tak ditelan zaman tau. Itulah dia. Bagi Adi, dia ni macam nostalgia. Simpan, berbaloi. Tak pakai, dijual. Nombor 3, Subaru Impreza WRX version 7. Yang ni yang lampu bulat bukan petak. Semasa dikeluarkan pada tahun 2000, Impreza WRX STI version 7 ini menerima kritikan kerana rupanya bentuknya yang kurang menarik ataupun pelik. Memang betul, sebab sebelum ni Impreza semuanya lampu petak-petak, version 5 pun petak, sampai 7 matanya bulat terbongkang. Lain macam bulat dia. Tetapi version 7 ni dengan lampu yang bulat, ada yang kata macam ulat, macam-macam lah. Reka bentuk dari Subaru punya New Age design. Itu yang orang panggil New Age design. Prestasi dia tetap tidak mengecewakan. Itu kelebihan dia. Prestasi dia memang tetap power, sangat-sangat power. Sebab engine boxer turbo dengan sekitar 280 horsepower, manual 6 speed, sistem all-wheel drive semua ataupun pacuan semua roda, tetapi rupa bentuknya itu membuatkan ia suang-suang kuku sikit. Alah, sebab rupa je. Tetapi akhir-akhir ini harganya dah naik steady juga. Mungkin ragam manusia. Kereta dah lama
sikit dah jadi rare, baru nak hargai kot. Betul juga. Model ni kurang popular kat Malaysia. Jarang nampak. Kalau nampak pun version 8, yang selepas tu dah banyak. Tapi trend di seluruh dunia, version 7 ini memang boleh tahan naik harganya. Kalau condition stock lagi mahal. So maksudnya kalau kereta tu keluar showroom macam tu lah rupa dia sampai sekarang, harga dia tetap cantik dan boleh naik lagi daripada langit. Nombor 4, Mitsubishi Evolution 8 ataupun Evo 8. Kalau dah ada Subaru Impreza, mestilah nak kena ada Evo kan? Betul tak? Evo ni rata-rata semuanya memang mahal lah. Model high-end, high performance dan juga background rally kan? Musuh ketat Impreza daripada dulu lagi. Tetapi model Evo 8 ni antara paling dingin sikit lah. Paling dingin lah. Ataupun macam sejuk lah senang cerita. Penerimaan dia pada waktu mula-mula dia keluar dulu pada tahun 2003. Engine Legend 4G63 padanya memang kekal power. Diambil terus daripada Evo 7 ataupun Evo 7. Siap pakai suspension Blistine lagi untuk handling yang lebih bagus. Tetapi awalnya macam kurang sikit kereta ni. Mungkin sebab lampu belakang dia jenis kristal tu kot dengan background putih tu. Bagi Adi tetap Evo kan, tak ada nampak beza pun. Kurang kena dengan selera orang zaman tu kot. Betul tak? Evo 7 sebelum tu elok je lampu belakang merah. Tapi biasalah kan, kalau lah nama pun Evo, pergi mana-mana pun harga akan capai standard JDM kayangan ini. Dan sekarang harga second pun dah naik setaraf dengan Evo 7, Evo 9. Tapi biasalah kan, keluar dah nama Evo, pergi mana-mana pun harga dia akan capai standard JDM kayangan. Dan sekarang harga second pun dia dah macam setaraf dengan Evo 7 dan juga Evo 9. RM170,000 paling minimum. Tak lari geng. Kalau Evo 8 MR lagi keras kerana dia boleh pergi mencecah hingga RM220,000 sebiji. Hey, duit. Kesian Evo 10. Dah lah Inspira. Sejuk. Nombor 5, Honda S2000. Banyak sebab kenapa Honda S2000 ataupun S2000 ni naik harga. Enjin VTEC F20C ataupun F22C ni, dia boleh hasilkan 237 horsepower. Rateline dia boleh cecah sehingga 9,000 RPM. Lepas tu dia hadir dengan body convertible 2 pintu yang boleh buka bumbung. Tak banyak kereta Honda macam ni sebenarnya. Handling pula padu, rear wheel drive, memang senang-senang je naik harga. Malah ramai juga peminat S2000 ni dekat satu dunia ni yang berharap Honda keluarkan model versi terkini. Harga kat Malaysia meninggal 260 paling murah. Boleh pergi sehingga 300,000. Macam abang-abang yang bujang tu, dah standby belum nak beli kereta ni? Ataupun start dulu lah dengan S600 yang 600cc tu. Nampak macam kancil tapi enjin dia pun 2 pintu juga. Dah 20 tahun tau S2000 ni. Hey, mahal gila. Nombor 6, kereta yang paling famous. Siapa yang jual tahu confirm dia tahunya. Toyota AE86 Sprinter Trueno. Ada yang tahu tak kereta ni? Ke tak tahu? Ke tahu-tahu? Kereta ni lah kereta bintang utama dalam cerita Initial D. Tapi bukan yang Hong Kong punya version tu. Kalau boleh tengok lah yang komik ke, yang anime, barulah gempak. Ini tengok muka syadu-syadu bawa kereta. Tak serius langsung dalam cerita. Selain daripada pengaruh filem, anime dan juga manga, apa yang special sangat tentang AE86 ni? Okey, Adi nak cerita. Dengar AE86 Sprinter Trueno ini memang senang diceritakan sebagai kereta coupe ringkas dan juga basic. 2 pintu dengan bahagian belakang liftback dan chassis rear wheel drive seimbang. Kalau macam Subaru tu dia panggil apa? Symmetrical all wheel drive. Tapi yang ni dia symmetrical rear wheel drive. Betul ke tak betul? Kalau tak betul jangan kecam. Standard dia dipakai engine Legend 4A-GE 1.6 liter je. Kuasa pun tak banyak mana pun, dalam 128 horsepower, tapi chassis seimbang pada kereta ni membuatkan kereta AE86 ni menjadi platform yang sesuai untuk kaki motorsport. Nak masuk rally ke, nak track racing ke, nak drifting ke, semua boleh. Maksud dia all-rounder lah. Malah otai drifter Keiichi Tsuchiya pun juga simpan sebiji kereta ni. Dia ni kalau korang kenal, dia memang racer dan juga drifter yang terkenal. Pernah race macam-macam. NSX dia pernah henjut, Porsche 911 pun dia pernah henjut, McLaren Supra Viper. Tapi kereta personal dia AE86 ni jugalah yang dia simpan sampailah ke hari ini. Of course, tune macam-macam tapi bukannya terlalu berkuasa. Just nice, seimbang. Itulah keyword ni yang paling yang cantik lah rasa. Ayat yang paling cantik lah Just nice lah. Sedang-sedang elok lah.
Harga dekat Malaysia, starting RM150,000 dan ke atas yang lawa ataupun running condition. Siapa cakap beli kereta tu rugi? Ni beli tahun 80-an, entah-entah 30k je. Tapi kereta ni semua tak boleh buat loan tau, kena beli pakai cash tau. Kena ingat. Ni mesti korang tunggu juga kan, yang nombor 7 kan, Nissan Skyline GT R32. Ya betul, memang tak lengkap lah kalau senarai Adi ni untuk JDM ni tak ada cerita pasal Skyline, betul tak? Okey, sekarang ni time untuk Skyline. Skyline yang kami nak cerita ni bukanlah Skyline GT R34 yang famous dalam Too Fast Too Furious tu, yang tu dah sedia mahal. Tapi ni abang dia, angah dia Skyline GT R32. R32 ini adalah dalam scene racing memang terkenal, sangat-sangat dominan. Dia keluar pada tahun 1989. Dia join JTCC, Japanese Touring Car Championship. Dalam semua 29 race, dia menang 29 kali. Agak-agak ngau. Lepas tu menang dalam kategori pengeluar straight 5 tahun berturut-turut dari 1989 hinggalah ke 1993. Enjin dia standard 2.6 liter RB26 DETT 6 silinder turbo tu. Power dia lebih kurang dalam 276 horsepower, sistem all-wheel drive dan juga transmisi manual 5 kelajuan. Dalam scene jalanan mula-mula tak berapa jugalah banyak kereta ni kan. Tapi itulah, nak lepas keluar R33 yang lebih canggih, walaupun orang kata kurang lawa kan. Dan R34 lepas tu lebih power dan lawa lah, tak boleh kata apalah. Dengar khabar dekat Amerika, R34 ni haram masuk dekat Amerika, betul ke? Kalau betul, share kat dalam komen. Sebab itu apa yang didengar lah. Tapi sekarang harga Skyline ni steady naik sampai sekarang. Nak tahu berapa? Ada sebiji dekat Malaysia, harga dia RM395,000. Adi nak pegang tombol pintu tu pun dah tak berani dah sebab harga dia macam tu. Lagi mahal daripada Mercedes-Benz E-Class baru tau. Ini kereta tahun 1980-an untuk pengetahuan korang. Okey, sebelum Adi tutup topik ni lah, ada benda lah macam honorable mention yang Adi nak sharekan dengan korang. Selain itu, ada lagi beberapa kereta JDM yang memang agak keras harga dia, turun sikit selepas tu naik balik. Contoh ni macam Honda Civic Tar R FD2. Mula-mula keluar RM200,000. Lepas tu simpan 5-6 tahun, perap kan, balut dengan surat khabar kan, dan naik jadi RM130,000. Sekarang pula boleh naik sampai RM160,000. Aduh, Adi hari tu dah kira dah shilling. Nak bayar dah, kurang RM10,000, tak jadi ambil. Yang keduanya, Honda NSX. Ni satu lagi kereta. Dulu mahal sebab design dia, sebab chassis lightweight. Dia memang design dia pun dah macam Ferrari. Yang ni entah bila nak turun harga pun Adi tak tahu. Ibarat menunggu bulan jatuh ke riba. Yang ketiga, ada lagi Honda juga, Civic EK9. Tu lagi seorang. EK9 Type R tau. Yang ini pun boleh tahan. Kereta hatchback 2 pintu je pun. Dengan enjin B16. Tapi pada tahun lepas pernah dilelong dengan harga RM400,000. Sebab kereta tu low mileage dan kerusi dia siap berbalut plastik. Kau agak RSM korang jika ada ori motor. Banyak betul Honda. Adi ni bukannya peminat tega Honda tau. Tapi inilah hakikatnya. Dekat Malaysia memang ramai peminat Honda tau. Ada satu lagi ni, model satu lagi ni, Evo. Antara yang paling mahal adalah Evo 6 Tommy McKinnon Edition, tak salah Adi. Yelah yang rally tu kan, set stiker tu kan. Lepas tu siri Nissan Silvia pun boleh tahan juga harga dia. Semualah Silvia S13, Silvia S14, 15, body popular yang buat project car dan juga drifting. Tu semua harga semua, ya Allah, Hanan, neraka, tak, syurga. Memang harga semua tinggi-tinggi ya amat. Okeylah, itu je lah cerita untuk kali ini. Adi nak tutupkan Adi punya topik pada hari ini ataupun episod pada hari ini dengan korang tolong tekan butang like ni. Subscribe channel, bukan video subscribe channel kita orang ni untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada Sembang Enggear dan juga video-video yang lain daripada Enggear, dan juga notification button ni tolonglah, ataupun notification bell ya, on, sebab korang akan dapat tahu episod seterusnya pada hari apa ataupun bila dia keluar. Korang terus tekan dan boleh tengok. Sampai di sini saja untuk kali ini. Kalau korang ada cerita-cerita kereta JDM yang korang nak share, boleh kongsikan dekat ruang komen. Adi pun boleh juga membaca, dan juga Syasha pun boleh juga membebel kat dalam tu sekarang kan. Syasha dah ada adik-adik baru tau. Syasha, Shushu dan juga Shishi. Korang tak jumpa lagi ni. Ni baru tak jumpa dah 3. Kalau dah jumpa confirm jadi 8. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Adik gerak dulu. JDM dah tunggu. Kereta adik kat luar. Bawa ambil tadi. Bawa ambil.